Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua murid-murid cikgu? Okey, baik. Pertama sekali, kita kembali lagi dengan sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, baik murid-murid. Cikgu ingin mendoakan kamu semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru. Okey, apa yang baru tu? Jom kita ke slide yang seterusnya. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar menulis karangan. Hari ini kita akan belajar menulis karangan. Tapi, karangan pasal apa ni? Tak apa. Nanti cikgu akan jelaskan kepada kamu. Yang penting kamu tahu hari ini kita belajar cara untuk menulis karangan. Okey, baik murid-murid. Seperti biasa, sebelum cikgu meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kamu semua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, saya dapat mengemukakan draft dengan betul. Okey, maksudnya murid-murid dapat buat draft karangan tu dengan betul. Okey. Yang kedua, saya dapat menulis karangan berformatkan berita dan karangan imajinatif. Okey, maksudnya murid-murid dapat tulis karangan karangan apa? Karangan format berita dan karangan imajinatif. Okey, jadi hari ini kita akan buat dua karangan bersama-sama dengan cikgu. Okey, baik murid-murid. Inilah objektif kita pada hari ini. Okey, pertama sekali cikgu ingin mohonlah kepada murid-murid untuk buka buku teks muka surat 58. Okey. Kita akan menggunakan buku teks muka surat 58. Okey, baik murid-murid. Jom kita pergi ke buku teks muka surat 58. Okey, baik murid-murid. Okey, ini merupakan buku teks muka surat 58. Okey. Kalau kita tengok, ada buku teks ini adanya banyak perkataan. Betul tak? Okey, jom kita baca terlebih dahulu apa yang dinyatakan pada buku teks muka surat 58. 1, 2, 3. Utamakan keselamatan. Kumpulan Kaijun ditugaskan untuk menulis karangan berita, manakala kumpulan Afifi menulis karangan imajinatif. Topiknya tentang keselamatan di eskalator. Okey, baik murid-murid. Apa yang kita dapat maklumat daripada yang telah kita baca tadi, terdapat dua kumpulan lah, kumpulan Kaijun dan kumpulan Afifi. Yang mana kumpulan Kaijun ni, diorang kena membuat karangan berita. Kalau kumpulan Afifi, diorang kena buat karangan imajinatif. Dan kedua-dua karangan ini haruslah menjadikan keselamatan di eskalator ni sebagai topik ataupun tajuk. Okey, baik. Jadi murid-murid, kita pun sudah tahu karangan apa yang kita akan buat hari ini, iaitu karangan imajinatif dan karangan berita. Dan kita juga sudah tahu apakah tajuk yang kita akan gunakan untuk buat karangan ini. Tajuk kita ialah keselamatan di eskalator. Okey, baik. Kita baca terlebih dahulu yang di bawah tu. Yang mana di bawah ini merupakan karangan berformat berita. Okey, baik murid-murid. Kita tengok pada perenggan yang pertama terlebih dahulu. Itu merupakan pendahuluan. Pendahuluan bagi format karangan berita. Okey, baik. Jadi pendahuluan untuk karangan jenis berita adalah seperti itulah. Kita tengok dia ada yang pertama A, dia ada tajuk. Okey. Tajuk dia, kita tengok tajuk iaitu keselamatan di eskalator. Okey, baik. Kita teruskan pada B, iaitu nama tempat. Kita tengok nama tempat iaitu Johor Bahru. Teruskan pada C, tanda koma. Kita tengok pada bahagian C pun ada tanda koma. Okey, yang seterusnya D, iaitu tarikh. Kita tengok pada tarikh pun ada, iaitu 15 Ogos. Okey, yang seterusnya, yang kelima, tanda pisah. Kita tengok tanda pisah huruf E ada juga pada pendahuluan tersebut. E. Okey, dan yang terakhir iaitu isu berita F. Yang mana kita lihat F juga merupakan ada dalam pendahuluan. Okey, untuk makluman dan pengetahuan murid-murid, sekiranya anda ingin membina ataupun membuat karangan berita, pendahuluan anda mestilah mempunyai enam apa yang dinyatakan di sini lah. Kena ada tajuk, nama tempat, tanda koma, tarikh, tanda pisah dan isu berita. Sekiranya kamu nak membuat karangan jenis berita. Okay, baik murid-murid. Jom kita baca terlebih dahulu pendahuluan yang diberikan untuk karangan berita ini. Okay.
keselamatan di eskalator. Johor Bahru, 15 Ogos. Pasaraya Hemat telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator pada pagi tadi. Kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya penggunaan eskalator secara selamat. Kempen ini dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishaq, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Okey, baik murid-murid, berdasarkan pendahuluan yang telah kita baca sebentar tadi, ia menjelaskan berkenaan dengan sebuah pasaraya, iaitu Pasaraya Hemat, yang telah buat apa? Yang telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator, dan dirasmikan oleh siapa murid-murid? Dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishaq. Okey, jom. Okey, selesai pendahuluan yang pertama. Jom kita teruskan pada perenggan yang seterusnya, iaitu isi 1 lah. Okey, isi 1. Okey, jadi kita lihat pada isi 1 ni, dia dah memberikan kita orang kata apa? Isi-isi untuk kita lengkapkan perenggan yang pertama. Kita tengok ada banyak isi. Ada isi yang pertama merupakan tangga bergerak, dibuat daripada besi, mempunyai motor dan rantai, kemudahan awam, keselesaan pergerakan. Okey. Jadi hari ini untuk menyelesaikan perenggan yang pertama ni, kita hanya perlu menggunakan isi-isi yang dia telah berikan. Okey. Kita guna isi-isi ni untuk kita jadikan satu perenggan. Okey, baik murid-murid. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita kena sambunglah antara isi-isi ni. Okey, sebagai contoh cikgu bagi. Kita baca untuk perenggan yang pertama ni. Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator merupakan tangga bergerak. Okey, maksudnya sesuai lah dengan isi tersebut. Lepas tu ada isi yang seterusnya, apa tu? Dibuat daripada besi. Okey, kalau kita tengok, kita boleh sambung ayat tersebut dengan kata hubung dan. Jadi ayat dia, menurut beliau, eskalator merupakan tangga bergerak dan dibuat daripada besi. Okey. Dan seterusnya lah, kita sambung ikut kesesuaian ayat. Ini cikgu tunjukkan perenggan yang pertama. Okey, itu dia perenggan yang pertama. Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator merupakan tangga bergerak yang diperbuat daripada besi. Eskalator juga mempunyai motor dan rantai. Eskalator ini merupakan kemudahan awam dan membantu untuk keselesaan pergerakan. Okey, baik murid-murid. Sekiranya kamu tengok, ada perkataan yang cikgu warnakan dengan warna hitam merah. Okey, sebenarnya warna merah itu merupakan isi yang cikgu ambil daripada yang telah diberikan. Okey, kalau kita tengok, warna merah ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak isi dibagi 5 tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Maksudnya, cikgu berjaya menggunakan kesemua isi dan berjaya menghubung kaitkanlah antara satu isi dengan isi yang seterusnya untuk menjadikan satu perenggan. Okey, itu contoh perenggan yang telah selesai. Okey, baik murid-murid, kita pergi kepada isi yang kedua ataupun perenggan yang seterusnya. Okey, pengguna mestilah. Pengguna mestilah, dan dia memberikan kita empat isi lah untuk kita gabungkan dan menjadikan satu perenggan untuk perenggan yang kedua. Okey. Jadi macam mana murid-murid? Macam mana kita nak sambung ni? Okey. Inilah yang kita kena fikir. Dan kita kena cari ayat yang sesuai untuk kita gabungkan antara isi antara ayat ni dengan ayat ni. Contoh ni cikgu bagi contoh. Okey. Yang ni contoh cikgu bagi hanya melalui perkataan ataupun daripada mulut je. Contohnya, pengguna mestilah mematuhi panduan penggunaan eskalator dan garisan sempadan tangga. Okey. Jadi cikgu gabungkan antara isi yang pertama dan isi yang kedua kerana ia sesuai untuk digabungkan lah. Jadi isi yang kedua ini merupakan tugasan murid-murid, yang mana murid-murid harus menyelesaikan perenggan yang kedua ini di dalam buku tulis atau buku penulisan masing-masing lah. Baik, kita teruskan kepada perenggan yang ketiga. Beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar kita diberikan 4 ayat untuk dijadikan isi bagi perenggan yang ketiga. Maksudnya, kita ada 4 ayat yang kita perlu gabung untuk jadikan satu perenggan. Jadi macam mana kita nak gabung ni murid-murid? Seperti biasa, kita boleh menggunakan kata hubung ataupun kita boleh melibatkan kata-kata yang
kita rasa sesuai lah. Okey, contohnya cikgu tunjukkan. Okey. Beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar eskalator disenggara mengikut jadual. Okey. Kita tengok agar disenggara mengikut jadual. Okey, itu isi yang pertama selesai. Kita pergi isi yang kedua, tambahan lagi. Ni penanda wacana, kamu juga boleh gunakanlah penanda wacana. Tambahan lagi, menggunakan khidmat jurutera yang bertauliah. Jurutera yang bertauliah. Okey, ada isi dia. Akan. Jadi cikgu tambah perkataan akan mengelakkan anak tangga daripada rosak. Itu isi yang ketiga. Dan cikgu tambah kata hubung dan. Suis kecemasan dapat berfungsi dengan baiknya. Itu adalah isi yang keempat. Baik murid-murid. Jadi kalau kita tengok kat sini, setiap isi yang diberikan ada dalam perenggan yang ketiga ini. Dan cikgu gabungkanlah dengan perkataan-perkataan yang sesuai untuk menghubung kaitkan antara satu ayat dengan ayat yang seterusnya. Dan akhir sekali, penutup. Ataupun penutup lah. Okey, untuk karangan kita semestinya perlu ada penutup lah. Okey, akhir sekali kita dapat tiga isi, iaitu harapan, hargai kemudahan dan guna secara berhemat. Jadi macam mana murid-murid untuk kita gabungkan antara ayat-ayat ni menjadikan satu perenggan. Ini dia yang sudah selesai. Okey, akhir sekali Encik Abdul Karim bin Ishaq berharap agar, berharap tu adalah harapan lah. Sebab tu cikgu highlightkan warna merah. Okey, agar pengguna eskalator dapat menghargai kemudahan yang disediakan dan menggunanya secara berhemat. Okey, nampak murid-murid? Kalau kita tengok dalam poin tersebut, dalam isi yang diberikan hargai kemudahan, tapi cikgu tukar menjadi menghargai kemudahan. Tiada masalah untuk kita tukar ayat tu, sama ada kita nak letak imbuhan ataupun nak letak ayat-ayat yang lebih sesuai, nak dipasifkan, tidak menjadi masalah. Yang penting ialah kita tetap menggunakan isi yang sama dan apa yang kita nak sampaikan itu pada pembaca sampai. Maksudnya pembaca still faham benda yang sama. Okey, baik murid-murid. Jadi cikgu harap jelaslah. Okey, seperti biasa kamu ingat perenggan yang kedua ini adalah kamu perlu lengkapkan sendiri. Kamu perlu kaitkan ayat-ayat tersebut menggunakan kata yang sesuai. Yang ini kamu kena fikirlah. Okey, baik. Jom kita teruskan pada pembelajaran kita. Sebab apa? Hari ini kita nak belajar dua karangan, betul? Ini baru sahaja karangan yang pertama, iaitu karangan apa ni? Ini baru karangan format berita. Kita teruskan pada karangan format imajinatif. Okey, baik murid-murid. Selesai karangan format berita. Jom kita teruskan pada karangan imajinatif. Okey, untuk karangan imajinatif, cikgu minta murid-murid untuk membuka buku teks muka surat 59. Okey. Okey, baik murid-murid. Okey, ini merupakan karangan imajinatif. Kalau kita tengok, dia tiada pendahuluan seperti mana karangan berita itu tadi. Kalau kita tengok karangan berita tadi, dia dah berikan kita pendahuluan. Okey, untuk imajinatif dia tak ada format. Tiada format yang khusus seperti berita. Okey, dan untuk pengetahuan murid-murid, kalau murid-murid baca pada bahagian atas tu, aku sebuah eskalator. Okey, aku ialah sebuah eskalator. Aku, ruangan kosong. Okey, jadi karangan imajinatif ni murid-murid, di mana karangan ini dia seolah-olah murid. Okey, contoh seolah-olah cikgu lah. Okey, cikgu seolah cikgu ni membayangkan diri cikgu sebagai eskalator. Jadi cikgu menceritakan diri cikgu, tapi cikgu ni sebagai eskalator. Faham? Jadi kat sini, kat buku surat 59 ni kamu boleh lihat lah adanya gambar eskalator yang telah dia tunjukkan. Okey, baik. Okey, jadi inilah karangan imajinatif. Jadi cikgu harap kamu jelas karangan imajinatif ni karangan yang macam mana. Okey, jom tanpa melengahkan masa kita teruskan kepada membuatlah isi-isi seperti biasa. Dia dah bagi isi kepada kita dan kita perlu sambungkan menjadi satu perenggan yang lengkap. Okey, jom kita tengok pada gambar yang pertama. Gambar apa tu? Gambar macam gambar kata apa? Eskalator tu barang dalam dia. Barang dalam dia. Okey, jom kita tengok apa yang dia tulis isi dia. Dibuat daripada besi, bermotor dan berantai, bergerak dari aras ke aras memudahkan pengguna. Okey,
Okey, baik murid-murid. Kalau kita tengok macam mana kita nak sambungkan ayat-ayat ini menjadi satu perenggan. Jom kita sambungkan. Okey, aku ialah sebuah eskalator. Aku diperbuat daripada besi. Aku juga mempunyai motor dan berantai. Aku bergerak dari aras ke aras untuk memudahkan pengguna. Okey, nampak murid-murid? Jadi cikgu harap kamu jelas berkenaan dengan perenggan yang pertama lah. Kalau kita tengok ayat yang pertama tadi, dia nyatakan dibuat daripada besi, tapi cikgu ubah jadi diperbuat daripada besi. Dan itu tidak menjadi satu masalah. Yang penting apa yang kita nak sampaikan itu tetap perkara yang sama. Okey, baik. Cikgu harap kamu jelas. Nampak tak cikgu sambungkan daripada satu isi pada isi yang lain. Okey. Okey, jom. Okey, aku dilengkapi alat keselamatan dan suis kecemasan. Selain itu, aku turut mempunyai pengesan automatik. Aku juga memaparkan maklumat keselamatan kepada pengguna agar mereka sentiasa peka dengan keselamatan masing-masing. Seperti biasa, seperti biasa, yang warna merah itu merupakan isi yang diberikan dalam buku teks. Okey. Dan kalau kamu tengok pada isi yang pertama, dilengkapi alat keselamatan dan suis kecemasan, cikgu gabungkan menjadi dalam satu ayat dengan kata hubung dan. Nampak? Yang penting, apapun yang penting, kamu kena pastikan isi-isi yang diberikan itu ada dalam perenggan kamu. Macam mana pun kamu nak olah, itu terpulang kepada kamu. Tiada, tak kisah macam mana pun, yang penting betul dari segi tanda baca, betul dari segi tata bahasa dan sesuai faham. Kalau cikgu baca tu, cikgu faham apa yang kamu nak sampaikan. Okey. Itu perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ialah tugasan kamu. Jadi kamu kena selesaikanlah perenggan yang ketiga untuk dan tulis. Tulis perenggan yang ketiga itu, kamu kena kaitkan antara satu ayat dengan ayat yang diberikan menjadi satu perenggan. Okey. Jom kita teruskan pada perenggan yang keempat. Okey. Pemilik aku pula haruslah melaksanakan tanggungjawabnya dengan menyenggara aku secara berkala. Okey, baik. Pada ayat yang pertama ni, cikgu telah menggabungkan dua isi pada satu ayat. Dengan perkataan apa? Perkataan dengan. Okey. Okey, kita teruskan. Mereka harus memastikan bahawa tiada komponen yang rosak dan suis kecemasan berfungsi dengan baik. Okey, nampak murid-murid? Jadi cikgu pun pada ayat yang kedua, cikgu gabungkan juga dua isi dalam satu ayat. Dan cikgu menggunakan perkataan kata hubung dan. Okey. Jadi nampak tak? Maksudnya kamu hanya menggunakan setiap isi yang diberikan dan kamu gabung antara satu sama lain sehingga menjadi satu perenggan. Dan perenggan tersebut seperti biasalah, macam mana pun kamu nak buat, itu tiada masalah, mengikut kreativiti kamu. Tetapi haruslah betul dari segi tanda baca, tata bahasa dan sebagainya lah. Okey, baik. Dan kamu boleh jadikan perenggan-perenggan yang cikgu bagi ni sebagai contoh untuk kamu buat tugasan kamu tu. Okey, dan perenggan yang terakhir. Okey, perenggan yang terakhir, aku sangat gembira berbakti kepada para pengguna aku. Harapan aku ialah untuk terus berkhidmat kepada mereka semua. Semoga lebih ramai yang akan menghargai kemudahan seperti aku. Okey, baik murid-murid. Kita tengok cikgu tidak menggabungkan ayat-ayat ni. Kalau kamu tengok, aku sangat gembira berbakti satu ayat, harapan aku ialah untuk terus berkhidmat satu ayat, semoga lebih ramai yang akan menghargai kemudahan satu ayat. Dan yang pasti ketiga-tiga isi yang diberikan ada dalam perenggan tersebut. Okey. Cikgu harap kamu jelaslah. Untuk karangan imajinatif. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu hanya perlu tengok dan jadikan contoh-contoh perenggan yang cikgu dah siapkan ini sebagai contoh untuk kamu siapkan tugasan kamu. Kalau untuk karangan imajinatif ni, kamu kena siapkan perenggan yang ketiga. Dan untuk karangan berita, kamu kena siapkan perenggan yang kedua. Okey. Jadi cikgu harap kamu jelas. Okey, baik murid-murid. Ini merupakan tugasan kamu. Tadi cikgu dah bagi tahu sedikit, tapi cikgu jelaskan. Okey, pertama kamu kena lengkapkan perenggan yang dikosongkan. Kamu dah tengok dah perenggan berapa yang dikosongkan tadi. Kamu kena lengkapkan dan memastikan ada ayat-ayat ataupun isi yang diberikan tu mesti ada dalam perenggan kamu. Okey, yang kedua,
Gunakan buku tulis atau buku penulisan kamu untuk menulis karangan yang lengkap. Gariskan isi dalam karangan kamu. Maksudnya, kamu kena tulis balik karangan. Bila kamu dah tengok video cikgu ni, kamu boleh salin balik ayat cikgu. Tapi pada perenggan yang kosong tu, kamu kena tulis dengan ayat kamu sendirilah. Okey, contoh perenggan 1 cikgu punya. Okey, perenggan kedua kamu buat sendiri. Sebab tadi kosong. Perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima cikgu punya. Macam gitu. Tapi kena dalam satu bentuk yang lengkap. Okey? Cikgu harap kamu jelas dan faham. Pastikan gariskan isi dalam karangan kamu. Seperti tadilah cikgu gariskan, cikgu warnakan isi-isi yang cikgu guna daripada yang telah diberikan. Baik. Dan yang ketiga, hantar kepada guru secara peribadi untuk semakan dan pentaksiran. Seperti biasa, ambil gambar dan hantar kepada cikgu untuk cikgu buat semakan dan pentaksiran. Okey, baik murid-murid. Okey, jadi itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua faham dengan pembelajaran kita pada hari ini dan objektif kita tercapai. Kita dah berjaya menulis karangan imajinatif, karangan berita. Okey, kita pun dah faham format berita macam mana, imajinatif ni macam mana. Jadi cikgu harap kamu semua dapat menjalankan tugasan dengan baik. Apa-apa pun sekiranya ada masalah, boleh sahaja WhatsApp cikgu secara personal dan bertanya. Jadi cikgu harap itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih dan bye-bye.